Quizzes. Okay, pernah dengar quizzes kan? Okay, Kak Amy pernah dengar quizzes kan? Pernah. Okay, Kak Nuraini pernah? Okay, saya dah sediakan poll dekat sini. Saya nak tengok penggunaan quizzes yang pernah kita gunakan sebelum ni. Okay, ada 3 soalan dekat situ. Ada 2 soalan je. Okay, saya sediakan 2 soalan dekat poll. Okay, boleh klik dekat ruangan poll. Dan nak tengok respon daripada cikgu-cikgu. Penggunaan quizzes pernah. Okay, dua-dua pernah guna. Penggunaan quizzes menggunakan bahan yang kita sediakan sendiri ataupun gunakan bahan yang dah sedia ada. Okey, menggunakan bahan yang sedia ada. Okey, tak pernah sediakan bahan sendiri Okey, jadi saya fokuskan malam ni untuk kita gunakan. Okey, ada yang belum pernah. Okey, kalau belum pernah dan pernah, lepas tu ada yang pernah gunakan bahan yang sedia ada saja dan tak pernah sediakan bahan sendiri. Okey, saya present kejap Okey, dah ada account quizzes tak? Belum. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat kalau kita nak buat soalan sendiri. Okey, saya share kat sini, tak nampak lagi Okey, perkara pertama yang perlu kita ada kalau nak buat soalan sendiri, biasanya memang kita ambil soalan-soalan yang dah sedia ada. Jadi soalan tu kita tak boleh nak sesuaikan lah dengan subjek yang dengan level yang murid-murid kita sendiri. Okey, jadi untuk quizzes ni, first, okey, kalau nak buat hands on terus, boleh buka di Google Chrome. Okey, boleh type quizzes. Okey, kalau kali pertama baru menggunakan quizzes, kita perlu register. Okey, kalau nak register, sign up saja gunakan email MOE tu. Sekejap, saya baru tengah nak buka ni. Malam ni internet macam slow sikit. Okey, boleh buka quizzes. Sebab kalau kita gunakan quizzes ni, dia adalah salah satu daripada aplikasi yang disediakan termasuk dalam platform Delima. Jadi kalau apa-apa yang ada dalam platform Delima, kita boleh linkkan guna dengan Google Classroom. Okey, kalau kita dah linkkan dengan Google Classroom, semuanya akan direkodkan. Jadi senanglah nak buat reference nanti. Slow lah internet malam ni. Sekejap Okey, inilah paparan untuk quizzes. Okey, kalau kali pertama kita baru masuk quizzes, memang dia akan minta kita untuk sign up. Okey, sign up. Kita sign up macam biasa, masukkan nama, masukkan email tu semua. Okey, jadi kalau contoh saya assume semua dah dalam paparan quizzes ni. Okey, kalau ada yang hands on ke? Okey, biasanya kalau macam untuk MOE ni, akaun yang dibagi adalah
kalau kita gunakan Quizzes ni account yang basic plan saja. Okay, basic plan. Kalau yang ada dekat sini upgrade to super, maksudnya kita kena bayar. Okay, kita kena bayar sebab features yang ada, kemudahan yang ada kalau kita upgrade super ni dia lagi banyak. Okay, kalau dekat sini, kalau nampak ruangan dekat sini, create. Create bermaksud inilah permulaan untuk kita buat quiz. Okay, explore. Biasa kalau explore ni nak carilah bahan-bahan yang dah sedia ada dalam tu. Jadi kalau bahan kita nak matchkan dengan subjek ataupun unit-unit masa yang kita tengah ajar, just type saja. Type saja, contoh kalau nak cari literature form P. Okay, kadang-kadang bahan dah ada. Okay, sebab bahan dah ada lah, kadang-kadang bila itu jumpa terus je guna. Okay, terus guna tapi bahan ni disediakan oleh orang lain. Okay, ni untuk explore. Kalau kita pergi ke My Library, okay, tengok menu yang dekat sebelah ni. My Library bermaksud bahan-bahan yang kita dah buat sebelum ni. Kalau kita tak pernah buat soalan, maksudnya kosong lah. Tapi kalau kita dah mula buat soalan, akan ada koleksi soalan dekat sini. Just kita pilih saja untuk digunakan dalam kelas ataupun kita nak assign sebagai homework. Okay ya, report. Okay, menariknya. Ya. Zana, kejap sebab kan akan nak cuba hand on tadi. Mula buka tadi apa? Nak pergi dekat quiz. Akak type Quizzes. Akak type kan perkataan Quizzes dekat search box tu. Oh, dekat Google Chrome tu lah. Dekat Chrome kat atas tu, akak type Quizzes. Akak nak sign up kan? Cuba sign up dulu. Okey. Okay, cuba sign up. Dia akan minta kita nak sign up gunakan Google ataupun masukkan email lain. Pilih je email nanti. Okey, Zana, teruskan. Okey, dapat kan? Okey, lepas tu features yang ada kat sini, ada explore, ada My Library macam saya dah terangkan tadi kalau ada sebelum tu. Okey, yang menariknya kalau dekat Quizzes ni, apa-apa quiz yang kita buat, kita share kepada murid. Kalau murid tu respon, akan ada report. Okey, jadi dari report tu lah kita akan nampak. Kita boleh tahu murid tu soalan berapa yang dia salah, soalan berapa yang dia betul. Lepas tu kita boleh buat analisis dekat situ. Jadi inilah keputusan, contoh keputusan yang ada. Okey, contoh keputusan yang ada kalau kita dah launch kita punya soalan tu. Okey, dan kita boleh download benda ni. Okey, kita boleh download sebagai Excel. Jadi senanglah kalau nak download sebagai Excel, akan ada dapat kita buat record. Kita boleh trace murid kita punya level. Tahu siapa yang jawab betul, jawab yang tak betul, part mana yang betul, part mana tak betul. Nak trace dia punya tahap pencapaian tu. Okey, lepas tu boleh share report ni. Share report ni nak share kepada, kalau tengok dekat sini kita tak boleh nak share luar daripada Quizzes ataupun Google Classroom. Sebab yang ni berbayar. Kalau nampak keluar yang kuning ni maksudnya kita kena bayar. Tak apalah, kalau nak beli kita kena bayar lah. Tapi kalau tak nak beli, rasanya yang untuk basic plan ni pun dah cukup banyak dah untuk kita gunakan. Okey ya. Okey, classes. Macam ni kita boleh linkkan dengan kelas. Contoh dekat sini saya dah linkkan dengan 3 Utarit kelas yang saya ajar. Saya dah linkkan dengan 3 Uranus. Okey, kalau kita nak linkkan ni, jumlah murid yang ada masuk dalam kelas kita saja yang boleh terima. Kadang-kadang bila kita send benda ni dekat WhatsApp, okey, kalau kita send benda ni kat WhatsApp, murid boleh jawab tapi record tu dia tak masuk dalam Google Classroom. Sebab cara kita hantar tu macam mana. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada, okey, kalau dekat ruangan setting ni, nak masukkan nama, kita punya profile, okey, segalanya boleh check di ruangan setting. Okey, fungsi yang ada dekat more ni, macam-macam lah kita boleh tukar sebenarnya kalau dia punya memes, nak bagi lain sikit. Yang tu akan lebih advance sikit lah. Hari ni saya ajar yang untuk basic dulu ya. Okey. Seterusnya kalau kita tengok dekat classes, okay, untuk create a class. Okay, kalau kita nak create class ni, kita pilihlah budak. Kalau misal kata luar daripada Google Classroom tu, kita boleh pilih beberapa murid saja. Tapi dia bukan secara berkumpulan. Kalau Google Classroom nanti dia akan automatic link, nanti saya tunjukkan.
Contoh Nora. Okay. Okey, ni untuk yang kelas yang luar daripada Google Classroom. Nampak kalau saya klik create Nora tadi, satu kelas ni dia tak ada lambang Google Classroom. Jadi bila tak ada lambang Google Classroom ni, ia adalah secara berasingan, bukan link dengan Google Classroom. Okey Sekarang ni kita tengok ruangan create. Okey, macam mana kita nak membuat soalan. Okey, fungsi yang ada dekat Google Classroom ni sama ada kita nak buat quiz ataupun nak buat lesson. Okey, ada dua perbezaan. Kalau kita buat quiz, maksud quiz yang kita dah ada tu, kita share je link quiz ke Google Classroom, murid jawab terus. Okey, sama ada nak jawab digunakan sebagai assignment ataupun kita boleh masa kelas kita boleh bagi link tu, murid jawab secara serentak. Dia macam berlawan dalam tempoh setengah jam tu, dia berlumba nak jawab soalan. Akan keluar satu dashboard untuk nampak progres murid tu. Jadi murid lebih seronok sebab dia nampak dia punya kedudukan nombor berapa, dia lawan beat kawan dia. Okey, untuk lesson ni pula, beza lesson dengan quiz ni, kalau dekat bahagian lesson, kita boleh create slide. Okey, slide tu macam PowerPoint. Jadi, kalau masa nak buat kelas, kita bolehlah gunakan lesson ni untuk student follow. Okey, kita tengok dulu quiz. Okey, kalau nak create soalan, kita create, quiz. Contoh subjek apa? Okey, contoh subjek kita ambil lah subjek English lah. Kelas saya English lah. Okey, nak ambil subjek. Ada pelbagai pilihan yang ada kat sini, kita matchkan. Okey, kalau rasa tak ada yang match tu, ambil lah others. Tapi kalau macam bersesuaian dengan tu, okey, education saja sebab dia nak tahu kumpulan kategori apa soalan tu. Okey, contoh ni kat sini ni adalah ruangan untuk buat soalan. Ada dua pilihan nak buat soalan. Sama ada nak type terus dekat sini. Okey, nak type terus dekat sini ataupun kita boleh kita boleh export daripada Google, daripada Excel. Kita boleh export daripada Excel ataupun kita boleh type saja dari sini. Okey, contoh kalau nak type saja dari sini, ada pilihan jawapan tu nak macam mana. Okey, multiple choice, A, B, C, D, checkbox. Checkbox tu kalau jawapan dia lebih daripada satu jawapan. Okey, contoh kita nak tanya rukun iman ada berapa. Jadi dia klik daripada 5. Biasa pilihan yang ada maksimumnya 5 pilihan saja. Kalau checkbox tu 5. Nak tanya rukun iman tu nak klik tak boleh lah sebab 6 kan. Jadi kalau rukun Islam tu 5 memang ngam-ngam 5. Okey, kalau misal kata nak tanya soalan yang murid boleh klik 3 saja daripada 5 tu. Okey, ambil checkbox. Okey, fill in the blanks. Nak isi tempat kosong. Okey, poll. Okey, kalau poll ni dia tak ada bagi jawapan betul atau salah. Kita nak tahu respon daripada murid je. Okey, open-ended. Open-ended ni dia agak complicated sikit sebab dalam bentuk kita nak buat karangan ataupun paragraph. Fill in the blanks ni senang sebab kita bagi jawapan dalam 1-2 perkataan saja. Tapi cara penggunaannya, cara arahan dalam soalan tu mesti betul. Sebab walaupun silap huruf nanti dia efek juga jawapan tu jadi salah. Macam kalau kita buat Google Form, okey, Google Form pun dia sensitif dengan huruf besar, huruf kecil tu. Okey, kalau tengok dekat warna hijau ni, okey, slide ni lah yang dipanggil yang digunakan dalam lesson. Tadi kan ada 2, quiz dengan lesson. Jadi slide ni boleh digunakan untuk buat lesson. Okey, contoh kita pilih multiple choice. Okey, contoh multiple choice soalan kita nak kata apa? What is your hobby? Apa soalan nak tanya? What is the name of the girl in the story? Maksud daripada buku yang budak baca, dia dah ada bahan nak baca.
Okey, kita dah refer dengan buku teks ke buku apa, lepas tu ni soalan kita bagi dekat sini saja. Tapi kalau kita nak bagi ada huraian dekat sini bolehlah. Okey, type lah apa dia punya cerita tu, masukkan dekat sini. Okey, contoh ni lah cerita dia. Okey, base daripada ni, dia jawab soalan. Boleh juga. Okey, ni pilihan multiple choice. Jadi jawapan dia apa dia? Okey, jawapan dia kita kata jawapan kita kata Annie, jawapan Jenny. Nampak ada 5 je, dia maksimum 5 kalau untuk multiple choice ni. Okey, Kiki. Ni jawapan lagi apa, Sally. Okey. Lepas tu bila kita dah pilih, dah letakkan senarai jawapan ni, kita kena sediakan jawapan mana yang betul. Okey, contoh yang betul Jenny. Klik saja Jenny. Dah nampak tanda right ni maksud dah ada jawapan yang dipilih. Okey. Kalau kita nak buat soalan, boleh dalam bentuk teks, boleh juga masukkan gambar. Okey, tapi kalau nak masukkan audio tak boleh. Sebab saya pernah try nak buat macam listening, tak boleh. Sebab dia ada features ni. Kita kena super. Okey, kalau gambar boleh masuk, video pun tak boleh. Pernah try nak buat video masuk dalam, tak boleh. Yang bahagian untuk quizzes basic yang kita guna ni hanya boleh masuk gambar saja. Contoh nak masukkan gambar. Masukkan gambar dan gambar tu kita boleh ambil dari device, daripada laptop, kita upload ataupun kita embedkan dekat sini. Enter or paste a link to an image. Kalau kita tahu link image tu, sebelum tu dah buka dekat Google ni kan. Okay, contohlah kita nak ambil gambar apa? A little girl. Okey, ni dah ada gambar kan. Kadang-kadang gambar macam-macam gambar keluar ni Kang. Okey, kita nak ambil gambar ni lah konon. Okey, kita dah tahu dah ni dia punya link. Okey, kita ambil link dia. Ambil dekat sini. Okey, jadi ni dah nampak copy link dia kan. Okey, copy link, bawa ke sini. Ni kalau kita nak ambil gambar dari Google, pastekan saja. Tapi ada juga kadang-kadang dia keluar not valid image, tak boleh. Sebab kadang-kadang bila kita ambil gambar dari Google ni, dia ada dia punya limitation. Tak semua boleh senang-senang kita nak copy paste. Okay, jadi kalau nak selamat, perkara pertama, kalau ada gambar yang kita berkenan dari Google, download dulu. Kalau download memang confirm boleh. Sebab kita upload dari device. Kita dah download, lepas tu kita upload balik kat sini. Okay, contoh kalau dekat sini saya nak ambil lah gambar, masukkan. Jadi masukkan je lah. Dia akan masuk dalam soalan. Okay. Soalan tu kena berkaitan lah dengan gambar. Saya tunjuk contoh je ni sebab malas nak fikir lah. Okay Okay, jadi ni pilihan jawapan dah ada. Jawapan ni soalan. Jawapan pun boleh dalam bentuk gambar. Kalau kita nak tanya, okay, gambar berdasarkan gambar di bawah, yang manakah? Okey, berdasarkan gambar di bawah, yang manakah merupakan Perdana Menteri yang ketiga? Jadi masukkanlah gambar-gambar setiap Perdana Menteri, murid pilih, just klik saja. Okey, pilihan jawapan boleh 1, 2, 3, 4 dan maksimumnya 5. Okey, 5. Kalau nak tambah lagi, tak boleh. Zana, maknanya boleh buat soalan objektif lah ni kan? Boleh, soalan objektif boleh. Sebab dia ada pilihan jawapan tu kan. Dia pilihan jawapan ni, dia punya ni kan boleh objektif, lepas tu chat box, lebih daripada kejap Kak Nazlah call. Hello Kak. Ya ke? Okey, tak apa. Oh, nanti saya accept Okey, tak apa. Tak pakai e-didik. Sebab saya nak auto. Sebab saya nak auto masuk ni. Akak pakai MOE akak, nanti saya admit lah. Okey, tak apa, cuba. Okey. Lepas tu, kalau kita tengok ada objektif,
chat box, fill in the blanks. Kita tengok contoh soalan multiple choice dulu. Okay, ni soalan multiple choice. Saya tunjuk contoh multiple choice. Kita buat soalan dengan type dekat sini. Okay, tadi saya cakap ada dua pilihan kan. Kita type dengan satu gunakan Excel. Kita tengok cara type ni dulu untuk semua soalan. Okay, bila dah siap soalan tu, kita ambil save. Save, maksud soalan satu dah ada. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita ambil dalam bentuk chat box lah konon. Okay, kita ambil dalam bentuk chat box contoh soalan. Okay, contoh soalan kalau kita nak kata berikut merupakan warna bunga, warna apa? Warna jalur gemilang. Kecuali jadi kita pilih jawapan, dia punya teknik, kita punya cara nak menjawab adalah chat box. Kalau dekat chat box tu kita masukkanlah ada biru, lepas tu ada purple, ada ungu, lepas tu ada kuning, hijau, lepas tu next tu bagilah masuk warna apa? Oren tu pula tiga pula. Merah. Okay. Next kita bagi warna putih. Okay. Berikut merupakan warna jalur gemilang kecuali kalau tengok pilihan jawapan dekat sini, yang mana yang bukan warna jalur gemilang dia boleh pilih lebih daripada satu. Okay, boleh pilih lebih daripada satu. Kalau tadi masa multiple choice dia pilih satu je kan. Tapi kalau ni kita pilih jawapan yang betul. Kalau bukan warna jalur gemilang, ungu dengan merah dia kan. Masuk oren lah sini. Oren. Jadi sini ada dua pilihan jawapan. Nampak? Okey, ni dua pilihan jawapan. Macam biasalah nak masukkan gambar tadi boleh masukkan image. Okey, masukkan image. Kalau rasa gambar tu bukan gambar yang free copyright, yang tak ada masalah, kita embed. Kalau tak, ambil saja, upload daripada device yang kita ada tu. Okey ya. Okey, ni dah siap soalan, save. Setiap kali kita buat, kita save. Tapi sebenarnya dia akan auto save. Cuma dia tak akan publish selagi kita tak siap edit semua. Selagi kita tak confirm soalan tu dah complete, dah siap, soalan ni tak akan dipublish. Okey, contoh soalan seterusnya, soalan nombor ketiga, kita tengok fungsi fill in the blank. Okey, fill in the blank. Apa lagi soalan? Yesterday, she to the market with her mother. Okay, so pilihan jawapan yang ada dekat sini kita dah kata, okay, untuk isikan tempat kosong. Okay, contoh jawapan. Yesterday she apa ni sekejap. Okey, kalau betul apa jawapan dia yang betul? Goes. Kita typekan jawapan yang sebenar. She went. Okey. Ataupun kalau rasa tak nak ada berlaku kesilapan, kita bagi tahu dia orang use all small letter. Okey. When. Okey, pilihan jawapan lain apa? Yesterday she went to the market with her mother. Ada lagi tak pilihan jawapan lain? Okey, rasanya kita stick kat satu jawapan tu je. Is exactly. Okey, alternatif dia tak ada. Jadi kalau murid jawab lain daripada tu akan salah. Jadi save. Untuk isikan tempat kosong, kita kena sediakan jawapan dia apa. Okay, next question. Next question tengok ni poll pula. Poll ni dia bukan dalam bentuk jawapan betul ataupun salah. Nak tengok peratus saja.
Okey, kita nak kata apa? Adakah anda faham? Tajuk pada hari ini. Okey, ni soalan. Jadi dia punya pool yang murid boleh klik, kata ya, faham. Okay, pilihan kedua, tidak faham. Tidak pasti. Okay, jadi kalau macam ni, takkan ada pilihan jawapan yang betul ataupun salah. Tengok, kita tak boleh nak klik pun yang ni sebab jawapannya tak ada. Itu bergantung kepada respon. Bergantung pada pendapat murid. Okey, kita tengok contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan yang last ni sebelum pergi ke lesson. Okey, open-ended. Open-ended ni dia panjang sikit lah. Okey, write your question here. Then open-ended questions are ungraded. They are marked as correct in your report. As long as murid dah jawab, dia jawab correct saja. Jadi dia agak leceh sikit lah sebab cikgu kena check balik dekat ruangan report tu nanti akan ada respon daripada murid. Okay, untuk buat quizzes ni jarang lah orang guna paragraph ni sebab dia agak leceh. Baik kita gunakan Google Form. Okay, untuk buat dapatkan respon kalau dalam bentuk karangan better guna Google Form ataupun sediakan attachment Google Doc ataupun bagi diorang attachment Jamboard ataupun boleh guna live worksheet. Okay, live worksheet pun boleh juga. Ataupun kalau Padlet, Padlet tu boleh juga. Okay, contoh kalau kita nak kata apa? Kita nak kata soalan write about yourself. Write about yourself in one paragraph. Okay, jadi murid akan jawablah dekat sini. Okay, kalau dekat sini nampak ada yang kalau yang inaktif ni kita tak boleh nak guna sebab nampak kuning ni. Kuning maksudnya kena berbayar. Add fun fact and explanation for the correct answers. Dia lagi nak detail kalau misal kata kita dah bagi jawapan dia betul. Lepas tu budak tahu dia salah, akan keluar kenapa dia salah. Reason dia salah, dia boleh tahu immediately. Tapi tak termasuk dalam package yang percuma ni. Okay, this one. Edit then save. Jadi nanti bila murid jawab, dia jawab question tu dalam bentuk paragraph, kita kena check detail. Okay, itu secara buat soalan secara kita type terus di sini. Okay, kita type terus, kita save. Contoh kalau kita buat soalan satu lagi. Okay, ni tadi saya tak sentuhkan slide. Okay, slide nanti saya ceritakan lesson terus. Okay, satu lagi kita boleh import daripada spreadsheet. Just klik kat sini, nanti dia akan bagi sampel. Okay, nampak dia kata download template. Kalau kita download template, jadi dah ada template tu. Macam tadi kita tulis, kita type satu-satu. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Tapi kalau dah dekat sini, dia dah bagi kita template. Kita just buka je template tu. Enable editing. Nampak ni contoh templatenya. Jadi dah ada soalan. Dekat ruangan A ni, okay, kolom A ni soalan. Kolom B ni jenis soalan tu apa? Kita dah tahu. Dia ada pilihan kat sini. Kita klik saja. Multiple choice, chat box. Nampak? Jadi beza kalau kita guna yang dekat, kita guna cara pertama tadi dengan cara kedua. Beza masa yang pertama, kita type satu-satu. Kita tak akan nampak keseluruhan soalan selagi kita tak siap semua. Tapi kalau kita gunakan spreadsheet ni, kita gunakan Excel, kita akan nampak soalan pertama apa, dua apa, tiga apa. Tak adalah mungkin tertanya soalan yang berulang kali. Okey. Lepas tu teks yang option pertama ni, jawapan pertama apa, jawapan kedua, jawapan ketiga. Nampak dekat sini maksimum 5. Macam saya cakap tadi, maksimum dia 5. Okey. Untuk bahagian H ni, okey, 4 ni maksudnya jawapan 4 ni yang betul. Option keempat yang betul. Nampak ni, option 4 yang betul. 1, 2, 3, kita boleh agak kan. Kalau jawapan dia 1, 2, 3, mesti soalan dia dalam bentuk chat box. Nampak chat box.
sebab lebih daripada satu jawapan. Okey, ni kita boleh save. Okey, kita boleh save ataupun setiap kali nak buat ambil template pun boleh. Sebab dia dah siap macam ni. Jadi, bila kita dah ada dalam bentuk macam ni, bila kita balik semula ke quizzes tadi, okay, kalau nak type just erase je. Tapi yang atas tu jangan dikacau sebab atas tu dia punya formula. Okay, atas tu tak payah kacau. Okay, just klik saja. Kalau tu saya delete semua, tapi kadang-kadang takut kita tak pastikan kolom tu untuk apa. Untuk kali pertama, buat satu-satu. Okey, contoh soalan tadi kita dah buat soalan berapa? 4-5 soalan kan? Okey, soalan seterusnya. Kita nak tanya pasal apa pula? What is your hobby? Tak naklah hobby. Sebab kita nak soalan multiple choice. Siapa dia masuk ni? Ada yang masuk ke? Sekejap Kak Ais tadi dah masuk kan? Okey. Okey. Mana tadi? Tadi dekat spreadsheet kan? Okey, contoh soalan. Choose what is past tense form? Of by. Okay, jadi kita buat kat sini vice what buying. Baik. Sometimes budak dia ingat semua regular. Okey, jadi pilihan jawapan dekat sini mana yang betul, kita klikkan yang betul, tulis sahaja 2. Jangan tulis D, kita tulis 2. Ambil yang dekat sini, ambil option ni. Option 1, option 2, option 3, option 4. Jangan ambil yang dekat atas ABC ni, kita ambil yang dekat sini. Okey, jadi ni dah tahu ni yang betul. Okey, kalau dah tahu yang tu, kita akan supaya tak confuse, save dulu. Okay, save as quizzes 17 March. Okay, jadi inilah kita akan export. Kita akan import ke export. Kita akan import dari spreadsheet. Okay, dia kata import from spreadsheet. Yes, kita drag dari sini. Nak ambil soalan tu dekat mana tadi? Dekat download. Dekat download quizzes. Kalau kita dah ada, dah buat dari awal, nampak ni soalan yang kita buat tadi. What is the past tense form dalam bentuk multiple choice? Dia akan siapkan dekat sini. Okay. So kita nak pilih, kita tambah. Kalau tambah masuk dekat sini. Jadi dah ada semua soalan, save je. Nanti dia automatic akan export benda ni direct ke quizzes tadi. Okey, dah cukup ni. Sebab dia tak boleh ada kolom kosong kat bawah. Nampak? Successfully added 5 questions. Saya masuk je dengan contoh soalan yang dibagi kat dalam template tadi. Okay, so soalan kita dah ada 10 soalan. Asal tadi 5 kan? 5 kita type, biasa je. Lepas tu bila kita dah import dari spreadsheet yang kita buat tadi, jadilah soalan dia 10. Kalau nak buat semua dekat spreadsheet pun boleh. Buat dari awal ataupun misal kata takut tak nak buat secara online kan? Tak nak buat online, takut lambat lah, internet slow. Kita buat standby siap-siap dekat spreadsheet tu, kita dah siapkan soalan. Nombor 1 sampai 20 sampai 30 pun buatlah. Type siap-siap, lepas tu masukkan. Cuma fungsi kalau dekat spreadsheet tu nak masuk gambar tak boleh.
Dia semua dalam bentuk teks. Okey. Jadi bila soalan ni dah siap, semua dah confirm siap, kita bolehlah publish. Tak ada apa lagi pembetulan konon, kita publish. Bila dah publish, nak masukkan tajuk. Tajuk pasal apa? Kalau kita ada buku ataupun kita memang dah ada cover untuk tajuk tu, ambil je lah gambar buku teks tu ke ataupun gambar cikgu tengah mengajar ke. Contoh macam saya buat, kadang-kadang masuk je gambar yang ada kan. Lepas tu ni subjek apa, seterusnya. Who can see this quiz? Kita nak buat sebagai public ataupun private. Benda ni kita nak share kan, sebab kalau once kita dah publish kita punya quizzes ni, satu dunia boleh tengok. Semua boleh ambil soalan kita. Dia orang boleh ambil soalan kita dan digunakan. Dari situlah kita boleh tahu berapa ramai yang guna bahan kita. Semuanya kita nak dalam bentuk public. Level, sebab ni overseas punya kan, level ambil lah mana-mana sesuai. Kadang-kadang saya ambil paling maksimum ni. Sampai ni. Sampai 12 tahun sampai ni. Subjek whatever campur. BM pun boleh buat. Masuk tulisan Jawi pun boleh. Saya pernah buat satu quiz, saya buat quiz Jawi. Tengok ni. Bila kita dah siap publish, akan keluar satu paparan macam ni. Jadi, kita nak bagi kerja sekolah dekat murid boleh dalam bentuk assign homework. Ataupun nak start a live quiz. Live quiz akan berlangsung bila kita dah share. Nak buat live quiz tak? Kita buat live quiz. Tapi soalan ni soalan yang jawapan campur-campur tu. Tak apa, kita buat live quiz untuk soalan lain nanti tengok assign homework. Bila saya klik assign homework, kalau untuk basic ni, sebab hari tu tengok dia limit untuk 1 hari je. Deadline, boleh pilih seminggu. Seminggu. Sebab dulu sebelum ni, tahun lepas saya rasa dalam bulan 10 tu masih lagi kita boleh guna 2-3 bulan deadline. Sebab PKP kan. Sebab PKP jadi saya bagi homework dekat murid, bagi je lah sampai 3 bulan dia punya deadline. Jadi dia orang boleh jawab lah sampai 3 bulan boleh jawab. Tapi sekarang ni dia dah limit, nampak? Bila dah ada ni dah limit, kita start daripada hari ni sampai seminggu lebih ni kan, berapa hari ni. Dia ada limit dia. Sebelum ni boleh 3 bulan, jadi budak tak ada deadline, dia buat je bila-bila yang dia nak. Dia tunggu sampai 2 bulan baru buat. Jadi ni deadline yang kita boleh tetapkan. Kita nak assignkan kepada siapa? Assign to class. Not assign to any class. Jadi kita pilih mana-mana kelas. Macam ni dia dah ada. Kalau macam quizzes ni, dia dah link terus dengan Google Classroom. Jadi tak ada masalah untuk kita bagi assignment dekat murid. Ni contoh kelas yang dah ada. Saya nak bagilah konon dekat kopi pusat sumber ni. Sebab ni kopi pusat sumber ni tak ada orang dalam tu. Tak apa. Nora tadi yang saya buat empty class kan. Tapi kita tengok dekat sini, you cannot assign to Google Classes and Quizzes classes at the same time. Jadi Nora ni adalah Quizzes classes. Dia bukannya Google Classes. Saya ambil satu saja. Tapi kalau kita nak bagi 3 you tarik, 3 you ranu semua dekat Google Classroom ni boleh. Ni tak boleh. Sebab ni yang Google Classroom kita boleh bagi serentak. Contoh kalau kita nak bagi assignment ni dekat murid, ada 3-4 kelas yang kita mengajar, kita bagi serentak terus. Contoh saya masuk ni lah. Jadi assignment title tu detailkan tajuk berdasarkan topik yang kita ajar. Lepas tu when should this game start? Kita nak buat sebagai draft, nak extend masa tu boleh, pilih saja. Custom. Kita tak nak launch hari ni. Kita nak launch, misal kata nak launch 26.
Okay ya. Jadi next, okay, assignment ni dah dihantar ke kelas. Kalau nak tengok dekat Google Classroom, apa efeknya kepada Google Classroom? Tengok Google Classroom saya kejap Tadi saya send assignment ni ke kopi pusat sumber. Banyak sangat Classroom kan? Mana kopi pusat sumber? Kopi pusat sumber. Okey, ni kopi pusat sumber. Tengok dekat classwork. Tak ada lagi kita refresh sekejap. Okay, refresh tak ada lagi. Tadi tarikh. Oh, tarikh ni saya dah custom tarikh. Okay, jadi kita buat immediately. Kita buat immediately 1 minute from now. Ataupun kita cakap je lah. Sekarang ni pukul berapa ya? Pukul 9 kan? Pukul 10, 9:45. Tak boleh, dah dekat sangat. Okay, let's say pukul 10 lah. Jadi nanti dia akan send terus ke Google Classroom saya, iaitu Google Classroom pusat sumber. Nampak ni dia akan reportkan dekat sini yang assignment ni dah dihantar ke kelas. Tak ada siapa lagi yang respon. Berapa murid yang ada kat situ? Memang tak adalah murid sebab saya buat sebagai contoh saja. Okay? Kalau macam soalan tu kita nak edit, masih boleh lagi edit. Tapi edit topik je lah. Kalau edit soalan tu kita buka dekat library. Okay, ada soalan tak? Okay, assignment ni masih lagi on. Selagi kita tak end. Walaupun kita dah buat dia punya deadline sampai seminggu. Okay, tapi kalau tengah-tengah sebelum seminggu kita nak stop. Konon budak semua dah jawab. Okay, tak nak bagi budak jawab lagi. Kita stopkan kat sini. End assignment. Jadi assignment tu tak boleh lagi dibuka oleh murid. Okay. Sekarang kita tengok pula lesson. Tadi quiz kan? Tadi quiz buat soalan dalam pelbagai bentuk jawapan, multiple choice, checkbox, lepas tu isi tempat kosong, poll dengan paragraph. Sekarang tengok lesson. Okay, kalau bezanya lesson dengan quiz tadi, okay, lesson ni banyak relate dengan macam kita mengajar menggunakan PowerPoint. Okay, contoh kat sini kita nak ajar English or subjek lain pun tak apalah, ikutlah subjek masing-masing. Okey, kalau kita tengok dekat lesson ni, paparan dia macam ni. Kita boleh masukkan slide ataupun import slide. Kalau nak import slide ni pun boleh, macam tadi kita import Excel untuk buat soalan. Tapi kalau macam untuk lesson, kita import dari PowerPoint. Okey, contoh kalau saya import dari PowerPoint, okay, boleh ambil dari PowerPoint ataupun Google Slide kalau kita dah standby Google Slide. Okay. Kita nak ambil mana? PowerPoint. Lupa dah save kat mana. Depan. Okay, kejap
Okey, kita tengok ni pula. PDF macam ni. Okey, PDF masuk macam ni. Macam kita masukkan image lah konon. PDF. Tapi kalau PowerPoint setiap slide tu akan penuh. Okey, ni contoh PDF. Okey, import slide boleh dalam bentuk PDF, Google Slide ataupun PowerPoint. Google Slide kita ambil dari kita punya drive. Okey, ambil dari drive dan copy ya. Yep. Apa ni Nazla nak masuk dia kata tak boleh tu. Oh, nak masuk. Kejap saya tak nampak sebab saya tak ambil tab. Okey, mana Kak Nazla? Kak Nazla masuk sekarang boleh? Okey boleh. Okey dah Kak Nazla boleh? Tak dapat lagi? Ada dah. Okey Kak Nazla. Okey. Dah. Ni cara nak buat soalan Kak. Tadi kita dah buat soalan. Okey nanti tengok ni lah, nanti tengok recording lah. Okey ni sekarang kita buat lesson. Okey kita buat lesson dengan menggunakan quizzes ni. Saya lupa kat mana tu, banyak sangat save sebab hari tu guna laptop satu lagi. Okay, sebenarnya banyak cara kalau kita nak ambil PowerPoint ni. Kalau PowerPoint kita download dari ni pun boleh, download dari Canva. Kalau kita nak ambil dari Google Slide. Okay, sekarang ni sebab saya pun tak jumpa saya punya file ni kan. Hari tu ada banyak simpan mana ni. Okay ya. Kita tengok balik ni. Okay, add slide. Kalau kita buat manual kat sini saja tanpa import slide, jadi add sajalah. Ni buang sebab tadi kita ambil daripada PDF. Okey, slide pertama nak buat apa? Slide pertama contoh buat tajuk. Okey, tambah lagi slide kedua. Pilihan yang ada dekat sini, kita nak ambil tambah slide. Okey, pilihan dia punya layout macam ni. Lepas tu ada juga dia punya limitation kalau kita gunakan basic plan ni. Sebab untuk masukkan video tak boleh. Tengok. Kalau keluar biru, kalau keluar kuning ni maksud memang tak boleh masukkan. Okey, masukkan image boleh. Masukkan audio tak boleh. Masukkan video tak boleh. Boleh image je. Kalau nak masukkan gambar, lepas tu nak buat explanation, cerita dekat situ macam biasalah kita type kan. Okey, nak type semua kena type dekat sini. Okey. Lepas tu add slide lagi. Nak tengok layoutnya macam mana. Pilih je dan akan keluar kat sini. Biasa kalau macam kita mengajar, lepas tu tanya student kan. Tapi kalau macam dalam bentuk quizzes punya lesson ni, kita sediakan 2 slide, 3 slide. Lepas tu kita masuk pula soalan. Nampak dekat sini interactive questions. Okay, slide pertama kita dah bagi tunjuk tajuk. Slide kedua kita dah bagi dia punya introduction. Okay, contoh kalau macam literature, elements of literature, bla 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 bla. Lepas tu kita tanyalah soalan, murid faham ke tidak? Masuklah soalan dekat slide yang keempat ni. Sebab bila kita dah buat soalan dekat slide keempat ni, automatiknya bila kita klik je, budak dah get ready nak jawab. Dia tak nampak slide, dia akan nampak soalan. Okey, contoh kat sini kita nak tanya soalan apa? Soalan what do you what is the example of theme in this poem? What is the theme of this poem? Ambil kat sini.
What is the theme of? Okay, bila kita dah buat dekat sini, pilihan jawapan dia macam ni lah. 1, 2, 3. Okay, kita kata natures. Friendship. Happiness or loyalty. Okay, pilihan dah ada kat sini. Okay, soalan draft slide yang keempat kita bagi soalan. Balik semula slide ke seterusnya, kita bagi konten pula. Masuk balik konten. Okay, masukkan balik konten, kita masukkanlah gambar ke ataupun apa-apa yang berkaitan. Masuk pula yang slide ke slide seterusnya. Okay, ni tak pilih lagi jawapan. Macam biasalah, macam biasa buat quiz tadi kena ada jawapan. Okay, dah klik jawapan tu. Okay. Okay, ni slide yang kelima. Slide kelima kita nak masukkan gambar pula. Okay, kita masukkan gambar. Ada soalan tak? Ngantuk pula cakap sorang-sorang. Okay. Jana, Yep. yang jawapan nak tahu nak klik jawapan dia tu, klik je dekat tempat kalau CC gitu je Klik je jawapan dia. yang jawapan dia. Sebab kita pilih dalam bentuk multiple choice. Oh, Ni dia dalam tu bentuk multiple choice. Ni pilihan jawapan ada dekat yang pink ni. Yang ni multiple choice, chat box, fill in the blanks, open ended, poll. Kita nak budak jawab, kita soalan tu dalam bentuk apa. okey, klik kat tu. Okey. Tadi slide yang kelima kita dah bagi soalan kan? Okey, slide yang keenam, kita bagi balik isi pelajaran. Kita bagi balik nota, terus nota. Lepas tu nak tanya budak faham ke tidak, kita masuk lagi soalan pula. Okey, ni kita masuk pula soalan. Soalan tu nak dalam bentuk chat box pula. Jadi bila kita start benda ni nanti, Run dia akan start ni automatic bila sampai je part soalan, dia akan ada countdown. 1, 2, 3. Jadi budak jawab terus, akan nampaklah budak yang dah jawab yang belum jawab. Kalau dalam satu kelas tu ada 10 murid, 10 murid follow quizzes, kita tahu berapa ramai yang dah jawab. Bila 10 tu dah jawab, soalan tu akan stop. Okey. Inilah fungsi yang ada dekat sini. Bila dah siap semua kat sini, kita dah buat soalan. Okey, kita dah buat soalan, dah siap slide. Okey, dah di end. Publish je macam biasa. Oh, tadi dah ada teks kat sini. Okey. Choose. Okay, choose the correct box in his home. Okay, jadi kalau dekat sini kita pilih chat box kan, dia boleh pilih lebih daripada satu lah. Run, walk, play, write. Okey, jadi pilihan jawapan lebih daripada satu, boleh pilihlah 2 kat sini. Okey, jadi slide yang seterusnya, kita ambil slide di end. Di end masukkanlah gambar ataupun masukkan teks terus. Thank you. Okey, kita adjustkan dekat sini. Sebab yang ni basic kan, jadi dia punya pilihan tu tak banyak. Macam ni kalau kita nak ambil cantik-cantik colourful ni tak boleh. Sebab dia super. Nampak kalau keluar kuning ni memang tak boleh. So yang boleh kita gunakan memang hitam putih je lah. Background image, nak masukkan background image, okay, background image boleh. Pilih je lah. Okay. Mana tadi?
Okay, font dia pun limited. Font dia bawah-bawah ni kebanyakan tak boleh. Kita boleh satu ni je. Nampak super font. Super font dah ke bawah ni semua berbayar. Yang kita boleh quicksand ni saja. Pilihan tak banyak. Tapi kalau misal kata dari PowerPoint kita dah buat siap-siap cantik. Macam mana? Kalau PowerPoint hari tu, saya buat siap-siap masukkan font dari Cool Text. Sebab font dari Cool Text tu dia dalam bentuk JPEG. Jadi bila dalam bentuk JPEG memang boleh masuk 100%. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint kita dah pilih ni font yang cantik-cantik, dia masuk sini dia tukar juga dekat quicksand tu sebab dalam senarai ni tak ada. Dia agak limited lah dari segi kreativiti. Cuma yang menariknya dekat sini kita boleh lepas ajar tanya soalan. Lepas ajar tanya soalan dan kita dapat respon dari semua murid. Bukan saja 1-2 murid, semua murid terpaksa jawab, barulah soalan tu akan berubah ke soalan seterusnya. Macam dekat sini slide 4 dengan 5 soalan kan. Kalau kita buat 3 soalan, selagi 4 ni budak tak jawab, dia tak akan gerak. Tapi cikgu boleh je nak tukar. Cuma nak dapat secara automatik semua murid kena menjawab. Okey, dah selesai tu kita publish. Okey, publish macam biasalah sini. Publish. Who can see this lesson? Okey, boleh public. Biasa ambil public je. Kalau nak private boleh juga. Tapi nanti bila nak share susah sebab murid tak boleh nak tengok. Satu lagi orang buat private sebab dia tak nak orang tak nak ambil dia punya bahan. Kan biasa kan kita ambil bahan dekat quizzes ni, kita type je daripada siapa-siapa punya kita share. Jadi bila kita share kepada murid tanpa melalui akaun kita, kita tak boleh nak matchkan dengan soalan yang masa tu topik tu tengah berlangsung. Mungkin topik tu lepas tu ada nak tambah-tambah sikit ke ataupun ada tambahan tu tak boleh nak customize. Okey, ni lah contohnya. Okey, saya tunjuk contoh kalau macam contoh yang ni. Listen. Usah. Okey, contoh soalan yang dah ada dekat sini Okey, ni contoh-contoh soalan yang dah ada. Lepas tu contoh saya buat lesson hari tu. Mana lesson itu? Sebab dia kalau lesson ada tajuk dekat atas tu lesson. Contoh ni lesson. Ni, nampak? Contoh lesson. Okey, lesson. Jadi ni slide, kita tunjuk slide, kita cakap slide, lepas tu barulah murid jawab. Okey, contoh saya launch ni, start a live lesson. Okey, bila kita start live lesson, present. Ada berapa slide sini. Jadi proceed. Okey, daripada slide pertama, kedua. Ni tak ada participant. Saya share dulu untuk cikgu tengok. Mana ni? Okey, cuba klik kat sini. Saya masuk dekat chat box cuba klik dan masuk. Kalau dekat hujung tu ada dia punya code. Cuba masuk lesson tu, kita follow lesson. Okey, klik link yang saya bagi dekat chat box tu. Nak tengok macam mana cara penggunaan lesson. Okey, tadi quizzes, kalau quizzes kita send terus ke assignment, tapi kalau lesson cikgu kena conduct sekali berserta dengan murid. Dia bukan saja bagi kepada murid. Kalau bagi kepada murid boleh tapi tak nampak dia punya progress lesson tu berlangsung. Okey, dah klik tak? Sebab tak ada lagi yang join ni setakat ni. Okey, kalau kita dah sharekan link tu akan keluar dekat sini. Berapa murid yang dah join? Setakat ni tak ada lagi ni.
Saya refresh kejap Okey, seorang dah Kak Asmida. Dah ada seorang student. Okey, dah ada seorang student. Kita tengok macam mana ni Okey, macam ni lah kita dah mengajar. Lepas tu dah satu bab, slide pertama. Okey, slide kedua dah cakap. Slide ketiga pula. Okey, slide keempat pula. Dah banyak sangat cikgu bercakap, dah penat. Kita test pula murid. Okey. Okey, paparan Kak As tengok dekat paparan Kak As. Sebab dekat skrin ni saya share paparan untuk guru. Okey, kalau guru dia nampak macam ni dan murid bila sampai part soalan tu, lost connection. Alamak, lost connection. Siapa yang lost ni? Lost, refresh jap. Okey, ni dah start main. Bila dah start main, budak pun kena get ready lah. Get ready untuk jawab. Kak Ais klik je lah mana. Okey. Then bila dah ada ni, countdown dia dekat sini. Kita akan tengok murid dah jawab tidak. Ada 2 murid dekat kelas saya, seorang pun tak respon lagi sekarang ni. Kita boleh tahu murid tu respon ke tidak. Berbanding kalau macam kita mengajar je, budak dia tak respon, dia tak type dekat chat box. Okey, macam ni memang kita tengok progress. Okey. Okey, student saya Kak Az dengan Kak Amy. Okey. Klik jawapan, time's up. Kenapa time's up? Tak jawab Okey. Okey, tak jawab tak apa. Bila dah habis semua, masa dah habis, dia akan habis bila habis masa dengan satu lagi bila dah 2 orang dah habis jawab, terus dia akan stop. Saya refresh sebab internet sini slow, takut you all jawab tapi tak masuk. Okey. Okey, seorang dah jawab. 1/2. Pindah ni. Dalam masa yang sama cikgu kena jadi pengulas lah. Okey, tunggulah daripada 1 out of 10 students only 1 answer. So kita kena ni lah. Kena stimulate budak untuk terus menjawab soalan. Sebab dia baru tengok slide kan. Jadi bila dia baru tengok slide, ingatan dia untuk jawab soalan tu masih kuat. Okey, time's up. Okay, time's up. Dia time's up masa ataupun dah dua-dua dah jawab, dia akan stop. Okay, akan keluar leaderboard. Nampak leaderboard? Nampak leaderboard. Siapa yang pertama, siapa yang kedua. Kalau ada 40 murid, dia akan keluar sekali dengan ni. Then final tu akan keluarlah jawapan. Okay, this is the actual answer. Dan cikgu bolehlah buat ulasan kenapa jawapan itu dan seterusnya. Okay, next question. Sampailah soalan yang last kali. Okay, ni kalau kita gunakan lesson dan jadikan sebagai live lesson. Okay, dia ada live lesson dengan satu lagi live quizzes. Okay, ni student saya tak jawab lagi. Ada 2 student. Alright. I need response. Lost connection lagi. Okey, dah ada 3 student. Ada Kak As, ada Kak Amy. Kak Amy ada 2. Kak Amy pakai telefon dengan laptop ke? Okey. Okey, so respon kepada soalan. Okey. Okey, jadi kalau macam Kak Amy klik je jawapan terus, bila dah habis 3 jawab ni, masa tu akan berhenti terus. Tapi kalau selagi tak habis, masa dia mana yang cepat? Sama ada murid jawab habis ataupun masa tu dah tamat. Dia punya ni naik lah. Okey. Murid baru masuk. Kak Nazlah baru masuk. Okey, jadi walaupun murid tu lambat, dia tetap masuk. Dia boleh join juga. Okey, jadi murid jawab macam ni sampai berapa soalan? Saya rasa saya buat ni dalam 10 soalan kot. Bila dah habis 10 soalan ni, barulah balik semula ke slide. Masuk semula slide, cerita, balik semula ke soalan. Zana? Ya? Akak tak boleh connect Dah bagi Akak tak boleh connect?
Dia letak code number tapi tak boleh connect. Nak jawab lah soalan tu tapi tak boleh. Dia tak connect dengan soalan. Tapi nama akak dah ada sini. Itulah. Tak nampak pun soalan dia. Oh, tak nampak soalan? Bila nak join tu, dia kata couldn't connect. Ya. Internet lah, internet akak lah tu. Ya ke? Sebab nama akak dah ada, min akak dah masuk kelas. Okey, jadi jawapan yang kita pilih dah ada tu dekat sini. Dan boleh tengoklah ni participants view. Jadi murid boleh tengok siapa yang kita boleh tahu siapa yang masuk kelas ni. Kadang-kadang kelas tu dia makin bertambah. Okey, next slide. Next. Sampailah habis. Okey, bila kita misal kata kita nak stop. Okey, let's say dah habis lah jawab soalan kan. Kalau misal kata nak stop, okey, exit je lah. Exit, yes. Okay, so dah tahu pemenang dia siapa. Ni lah pemenang dia, Kak Asmida. Tahniah Kak Asmida, Kak Amy, Kak Nazlah. Okay, ni dah ada pemenangnya. Jadi dia orang tahu. Okay, kalau nak view report, tengok yang mana satu budak salah jawab, yang mana satu budak tak boleh nak jawab. Soalan tu susah sangat, buat analisa kat situ lah. Okay, sebab kita boleh download dalam bentuk Excel. Okay. Okay, ni bahan reportnya. Bukan ni. Tak masuk lagi kot. Ni reportnya. Okay, untuk subject collocation. Dah ada soalan. Kita tahu soalan tu jawapannya ni, kenapa budak ni jawab salah, kenapa ni. Dah ada, memang detail. Kalau sebenarnya quizzes ni dia sangat detail. Compare kalau kita buat Google Form kita kena buat sendiri. Kita buat jawapan sendiri, kita nak analyse. Tapi kalau quizzes ni, setiap satu tu dia boleh translatekan data. Okay, tadi kita buat live quizzes kan? Tadi kita buat live lesson. Okay, sekarang ni kita tengok live quizzes pula. Okay, live quizzes, kita ambil quiz apa ya? Ni contoh. Okay, kadet remaja. Kadet remaja dah ada dah soalan. Okay, ni live quiz. Okay, kalau live quiz ni kita ambil biasanya dalam bentuk klasik. Okay, continue. Ni yang biasa murid akan dapat link, lepas tu dapat kod. Okay, saya share, kita main kejap je. Kita main kejap, masuk dekat sini. Okay, ni link untuk live quizzes. Tadi live lesson, lepas tu live quizzes. Okay, kod dia ada kat ujung tu. Saya punya internet pun slow sebab dia banyak kali kena reconnect. Okay, selagi tak ada murid kita tak boleh nak start. Nampak? Kita tak boleh nak start selagi tak ada, tak bertambah nombor kat sini. Masih lagi kosong. Maksud tak ada murid. Ni pun slow internet. Waiting for participants to join. Tak ada siapa lagi yang join. Jadi quizzes ni kita boleh buat, bukan saja boleh buat untuk subjek yang kita ajar. Kalau nak buat dalam kelab persatuan pun boleh. Nak bagi budak lagi seronok kan. Jadi bila dia buat live lesson, buat live quizzes ni, nampak kedudukan tu. Okay, boleh masuk tak? Dia dah tukar kod pula. Salah kod. Dia tak, sebab dia saya tu. punya ni, saya punya internet ni slow, jadi dia reconnect terus terputus, dia bagi kod baru pula. Dia invalid, dia Invalid. Okey, kalau invalid cuba yang baru ni. Kita cubalah soalan untuk tengok cara macam mana, cara pelaksanaan tu. Yang penting kita tahu buat soalan, kita tahu nak conduct, nak run. Lepas tu nak tengok
nak tengok apa tu report tu. Sign up apa? Tekan apa ni? Sign up. Sebab ni pun internet slow. Waiting for participants to join. Tak ada siapa lagi yang join. Ataupun masalah internet ni. Kena ada. Tadi live lesson akan dapat masuk kan? Ha. Ini contoh kita buat live quizzes. Register. Dia kena to be register. Register? Ha. Kalau register masukkan je nama akak. Oh, lepas itu. Ha. Okey. Sebab kadang-kadang budak yang masuk kalau bukan bawa MOE ni kita kena pesan tulis nama. Nama dia yang betul. Dia guna send out with email. Masuk je email MOE akak. Oh. Tak boleh. Saya dah refresh banyak kali dah ni. Akak pun tak boleh Zana, internet slow kot. Internet kat sini slow. Memang hari ni agak slow sikit dari masa tadi pun dia dah on off. Pulang. Sebab sini hujan lebat tadi. Dekat Radik Aziz, please log in. Tak boleh tak boleh, tak apalah. Tak boleh, tak apa. Cara macam ni lah kalau kita nak buat live quizzes kan. Kita bagi ni, lepas tu hantar kod, hantar link ni kepada murid. Kadang-kadang kita hantar kepada murid. Ya? Dana akak dah masuk. Akak dah masuk? Saya refresh kejap Akak masuk yang kod 18442 ni Ya. Tapi tak naik. How are you using quizzes? Dia ada keluar yang tu. Dia tak naik. Kalau saya refresh, biasa dekat sini boleh 1, 2, 3 number participant tu akan increase. Kalau ditanya ni, how are you using quizzes at school, at a business, personal use? Yang mana satu? Akak ambil at school lah. Student lah. Akak ambil as teacher. Salah. As teacher. Akak baru nak create account Akak dah masuk ikut kod tadi. Tak, akak sekarang ni dah ada account quizzes tak? Tak ada. Tak ada. Kalau nak buat soalan tu kena create account dulu. Sebab tadi siapa yang buat hands on? Tadi yang buat hands on Kak Nuraini rasa. Kak Nuraini ada. Kak Nuraini buat hands on, dia sign up account. Sign up account quizzes ni. Ni permulaannya untuk kita boleh buat soalan. Kalau tak, selagi kita tak ada account, selagi itulah kita akan ambil soalan orang lain. Biasa kita share quizzes, kita ambil daripada tu, share je dekat murid kan. Jadi kalau kita dah ada account. Kat atas ni dah ada nama Kak As. Sign in Dah ada. Asmida. Sekejap, nama akak yang akak masukkan tadi ke ataupun melalui account? Melalui kod. Melalui kod. Melalui kod masuk untuk quizzes ni je lah, bukan account lagi. Bukan. Tengok saya punya ni loading je dari tadi. Tak boleh kod. Okey, Kak Ais saya dah dapat. Kak Amy. Okey, ni Kak Amy. Kak Ais ada? Tak ada. 184429. Okey, Kak Amy start. Lepas tu nanti kalau Kak Ais nak masuk. Siapa yang masuk? Siapa yang lambat masuk dia akan sama je. Masa dia takkan efek. Okey, jadi bila pergerakan macam ni, murid boleh tahu. Okey, dia nombor 1. Lepas tu nanti siapa. Jawab soalan tu. Selagi kita sebagai host, cikgu sebagai host tak endkan quiz tu, jadi quiz tu akan berlangsung je lah. Okey. Bila murid menjawab, kita boleh nampak warna merah dengan warna hijau.
Warna merah maksud jawapan dia salah. Kalau warna hijau, okey, murid tu jawab betul. Okey, Kak Amy tengah jawab kan? Okey. Okey, kita boleh nampak progres murid dengan 2 color ni je, color hijau ataupun color merah. Ada lagi siapa nak masuk? Okey, ambil kod ni 184429. Ambil yang link yang latest tu. Okey, Kak As dah masuk. Sekarang dah nampak ada 2 peserta. Lepas tu jumlah murid tu akan bertambah lah. Kadang-kadang murid tu dah lambat masuk kan. Walaupun dia lambat, tapi dia punya masa tu masa untuk jawab soalan tu sama juga dengan murid yang baru yang masuk awal daripada tu. Sebab dia budak lambat masuk pun dia boleh beat budak yang dari awal. Okey. Okey, Kak Amy dengan Kak As tengah menjawab. Nak jawab sampai habis ke? Okey. Jadi saya dah end sebab kita tengok contoh je kan. Okey, Kak Amy. Then second Kak As. Kan keluar lah macam tadi juga. Tapi yang tadi tu lesson, yang ni quizzes. Sama je, report dia pun sama. Report dia sama, kita boleh juga download. Okey? Okey, lain berkenaan dengan quizzes. Okey, lain berkenaan dengan quizzes. Sebenarnya kalau kita dah ada account ni, kita boleh dapat ambil quizzes daripada orang lain dan kita edit. Kadang-kadang kita mungkin nak masa kan. Okey, masa nak buat soalan daripada 1 sampai 20 tak sempat ke, ambil quizzes yang dah sedia ada, kita edit dan matchkan dengan silibus yang ada ni. Kadang-kadang silibus di luar tu lain, silibus kita lain kan. Jadi matchkan lah untuk work smart. Okey, seterusnya apa lagi pasal quizzesnya? Quizzes. Apa lagi nak tanya? Zana, Ya? soalan yang KRS tu kita kena create lah. Contoh Soalan tu kita create. kita nak Kalau create. kita kata sebab selama ni setakat ni saya tengok kalau KRS dekat quizzes, okey, cuba kita tengok KRS. KRS apa? Kadet remaja sekolah. Okey, kita tengok kadet remaja sekolah. Setakat ni ada macam ni je lah. Ni lah contoh-contoh soalan kadet remaja sekolah. Kalau kita go through dengan soalan-soalan yang sedia ada kan, macam ni kita tengok yang ni quiz. Kalau yang macam ni super, ada yang tak boleh kita nak edit. Lepas tu kalau yang dekat sini lesson, nampak ni lesson. Jadi lesson, kalau kita nak gunakan lesson yang disediakan oleh cikgu lain pun boleh. Tapi kita tak boleh nak matchkan dengan yang kita punya sebenar ni lah. Banyaklah mungkin yang tak sama, yang tak sesuai. Kalau macam ni nak guna 100% boleh lah. Tapi kita tak boleh nak
edit. Nampak? Copy and edit tak boleh. Itulah kalau sekarang ni saya tengah nak kutip bahan daripada cikgu-cikgu. Kalau macam ada cikgu-cikgu yang pernah buat quizzes ni, okey, kita boleh jadikan sebagai bahan original sekolah sendiri. Bahan original daripada cikgu-cikgu sekolah kita. Bukannya kita ambil daripada murid lain. Kalau misal kata kita share ni kepada murid, macam tadi saya cakap tadi, kalau kita share benda ni kepada murid, jadikan sebagai assignment homework kan. Kita assign, okey, sebenarnya tak perlu lagi nak tanya, dah jawab ke belum? Tik, 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 dah jawab ke belum? Sebab segalanya dah direkod kan. Semua dah ada rekod. Kalau dekat sini rekod dia lagi detail. Dekat quizzes, dekat Google Classroom, once murid dah jawab dekat Google Classroom, dia turn in, baru ada rekod kan. Tapi kalau dekat sini, once dia dah jawab, terus ada. Kadang-kadang dekat Google Classroom tu, masalah saya lah, kalau dekat Google Classroom, murid jawab tapi dia tak turn in. Jadi kita nak check secara manual. Kalau quizzes ni memang dia direct terus. Dia ada detail satu-satu. Kenapa tak masuk lagi tadi quizzes? Nampak tadi saya bagi quizzes. Ni bukan. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Tadi saya ada bagi quizzes dah. Contoh dekat sini nak tunjukkan contoh macam mana quizzes tu keluar. Dia akan keluar macam ni lah. Tapi ni bukan yang update punya. Dia keluar lain. Dia tak update lagi. Okay, ada soalan tak? Sana, Ya. yang kod tu pun kita create jugalah ya? Kod tu tak. Kod tu automatik akan keluar. Oh, macam tadi kan macam mula-mula kan kod lain kan, tiba-tiba kod lain tu macam mana Sana? Kod lain tu sebab saya punya internet ni problem. Jadi bila dah problem, dia terputus, dia create yang baru terus. Oh, dia automatik lah. Dia automatik. Oh. Jadi bila kita dah bagi tu, biasa kalau kita bagi dekat murid kan, contoh kalau dekat sini kan, dekat ujung tu nampak, kita nampak dekat sini dekat chat box ni kan, https://quizzes.com join gc bla bla sama dengan, equal 18442 ni sebenar kod dia. Kadang-kadang bila kita bagi link kan, budak tanya, cikgu kod dia apa? Sebenar kod dah ada kat ujung tu. Ni kod dia. Dia type je untuk masuk jawab soalan quizzes tu. Oh, okey. Okey, ni saya sharekan borang maklum balas. Okey, jawab. Saya nak kawan-kawan tolong isikanlah untuk saya masukkan dalam PLC terus. Sebab hari tu masa dalam PLC saya tak minta nombor IC. Bila nak isi tu dah lah nak tanya balik nombor IC. Okey, ni borang, kira sekali borang kehadiran dan feedback. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau misal kata dah mula buat soalan quizzes tu, kalau rasa nak sharekan bahan, bagi je link tu. Nanti saya boleh compilekan mengikut, kalau boleh macam nak buat mengikut panitia. Jadi adalah sumber daripada sekolah kita sendiri. Ni cara buat soalan menggunakan quizzes. Ada nak tanya Kak Nazlah, okey tak kau nak buat soalan? Kak Nazlah? Tak ada. Okey. Kak Noraini? Ya Zana. Kak Nazlah, ada apa nak tanya? Akak kena tengok daripada awal. Masih akak tengok rekod daripada awal. Nak tengok dari awal itulah. Sebab soalan semua saya dah siapkan dah untuk Sabtu ni, memang dah ada dah soalannya. Saya nak tunjuk cara macam mana nak buat je lah. Kalau macam saya nak pas dekat akak untuk buat soalan lain pula ke. Cara macam tu lah. Akak tengok rekod daripada mula, nanti baru akak lebih faham lah. Boleh. Tapi step yang pertamanya kita kena sign up quizzes ni. Quizzes ni kita kena buat account. Macam ni saya dah ada account. Oh ya ke? Ada. Akak type quizzes, nanti kalau dikata sign up, akak sign up je, masukkan account MOE. Permulaannya memang kena sign up dulu. Barulah kita boleh buat soalan sendiri. Kalau kita tak ada account, kita tak boleh nak buat soalan sendiri. Selagi itulah kita akan ambil soalan orang je. Sign up. Kena sign up. Patutlah tak boleh masuk kalau kita tak boleh edit.
Kalau nak main je boleh. Kalau nak jawab quizzes nak tu boleh. Tapi kalau nak buat soalan, kita kena ada account. Dari account tu lah kita create. Okay, create sama ada quiz ataupun lesson. Beza tadi kan, nampak beza tadi quiz dengan lesson. Tapi kalau misal kata dekat quiz tu kita nak masukkan petikan panjang-panjang mana pun boleh. Copy je. Copy je, lepas tu ataupun kau nak masukkan gambar ke, sebab boleh masukkan gambar. Cuma kita tak boleh masukkan audio dengan video. Tak boleh masukkan rakaman suara dengan video, tak boleh. Yang tu kalau nak beli boleh lah. Tapi rasa mahal lah. Mahal dan kadang-kadang macam banyak pilihan lain kan. Kita kena manipulate lah. Okey, nanti dekat tu kalau misal kata adalah yang nak untuk borang maklum balas ni kan. Okey, tolonglah recommend kalau nak apa yang nak belajar yang saya nak tunjukkan, sebab kadang-kadang mungkin ada yang nak belajar ni. Untuk Google Form tu saya nak buat satu masa nanti untuk beginner dulu Google Form. Sebab apa-apa basic tu semua base dari Google Form. Macam sebelum ni saya pernah tunjukkan cara guna Data Studio kan. Data Studio tu kita kena buat Google Form dulu. Dari Google Form ke Google Sheet. Dari Google Sheet ke Data Studio. Lepas tu barulah boleh buat dashboard. Yang tu dah banyak lah dia punya dah advance lah pula. Tapi kalau nak macam tu, basicnya Google Form. Okay, Kak Nazlah dah boleh buat Google Form? Kak Nazlah dah boleh buat Google Form? Google Form mana? Google Form. Soalan quiz lah kan? Soalan quizzes ataupun borang. Baru masuk bahan je belajar masa tu. Nanti saya nak buat satu masa tu lah dengan Kak Syakirah kot. Nanti kita buat sekali berdua Okay. Okey, ada soalan tak? Anak dah sibuk ketuk pintu. Sekecil tu. Ada soalan tak? Okey, rasanya lepas ni bolehlah gunakan. Macam kalau untuk maths tu saya tengok ada juga formula yang boleh kita masuk. Cuma kita bukan orang maths kan. Kalau macam Kak As cuba explore tu, mungkin bolehlah kalau kat sini kita tengok kan ada maths, lepas tu next, nampak ada function-function situ. Okey, kalau tengok kat sini, add maths equation. Boleh je kalau nak gunakan equation yang ada kat sini. Cuma itulah mungkin jalan kerja tu kita tak nampak lah. Okey. Masuk media boleh tak? Macam gambar ke? Gambar boleh Kak. Gambar boleh. Video dengan audio tak boleh. Sebab kalau misalkan sebab Google Form tu, sebab kita kan dalam Google Form kan tak ada dia punya function untuk maths tu kan. Jadi akak guna itulah, maksudnya ambil gambar. Selalu macam tu lah sebab maths tak ada tu. Kalau misal kata maths tu mungkin sebab budak kena calculation kan, jadi dia buat diam-diam. Kalau misal kata akak nak gunakan quizzes ni untuk maths, bagi macam yang mudah-mudah lah, yang boleh budak berlumba buat cepat. Sebab kalau quizzes ni dia nampak pergerakan tu. Kalau Google Form, dia tak nampak pergerakan dan kedudukan budak tu on the spot. Melainkan kalau kita buat live result pakai Data Studio. Macam yang Kelab Guru tu kan. Yang nampak naik. Yang tu kita kena buat sendiri. Tapi kalau macam quizzes ni dah ajar belum? Ya? Yang tu dah ajar hari tu Data Studio. Ada record tak? Ada. Dah masuk nanti saya share record Sebab yang hari tu ada Sir David, Kak Amy. Lepas tu saya buat sekali dengan English punya masuk sekali. Data Studio tu memang lebih kurang macam ni lah kalau kita nak wujudkan macam quizzes ni. Tapi kita kena buat, susah lah kan. Macam quizzes ni dah sedia ada. Lagi
lagi happening lah quizzes ni. Cuma untuk subjek calculation tu dia agak terhad sikit sebab budak nak kena kira. Lepas tu cara jawapannya tu macam mana tak ada, tak nampak jalan kerja. Tu bergantung kreativiti lah sebenarnya. Okeylah. Okeylah, kita berakhir hari ni. Sana. Ya. Kalau budak-budak macam kita bagi soalan ni, diorang kalau nak join tu diorang pergi dekat link yang kita bagi tu je lah kan. Diorang tak payah download macam Jamboard semua, tak payah kan? Tak payah. Dia boleh masuk terus. Diorang masuk kan, bagi link je lah kita. Bagi link. Kalau misal katakan nak bagi sebagai homework, bagi je link. Okay. Bagi je link macam cara kita send tadi kan. Tapi kalau macam nak buat live quizzes, misal kata akak buat kelas, lepas tu kebetulan akak jaga exam. Akak jaga exam pukul 9. Lepas tu exam habis pukul 12. Sebelum jaga exam akak buat live quizzes. Akak tinggalkan 3 jam. Tinggalkan 3 jam, budak jawab dalam tempoh 3 jam. Habis pukul 12 tengok semua dah jawab, dah ada report. Okay. Sebab dia boleh ongoing. Dia boleh berterusan sampai, kalau kita nak buka live tu sampai 1 hari pun boleh. Kalau So kita maknanya nak progress kan. maknanya diorang attempt berulang-ulang kali lah ke kena soalan banyak dalam 3 jam tu? Kita boleh buat pilihan sama ada dia boleh jawab sekali ataupun berulang kali. Cara kita assign. Okey, kalau tengok cara assign dekat sini kan. Tu yang seronok kalau ada soalan sebab kita tahu apa benda nak cakap. Kejap mana dekat ni? Bersih Adam. Dah tunggu jadual. Okey, ni assign homework. Kalau kita nak assign homework dekat kelas. Okey, ni saya nak assign homework dekat murid. Lepas tu deadline dia tak ada dekat sini, assign any class. Okey, contoh saya nak ambil kelas kat sini. Lepas tu schedule. Ambil. Dah ada kat sini. Ada sebab dia ada satu function yang kita boleh set. Budak boleh jawab sekali. Okey, participant attempts. Participant attempts, kalau misal kata kita nak buat ni sebagai assessment yang budak, sebab dia dah tahu soalan kan, nanti ada juga partnya bila kita bagi banyak kali dia boleh cuba, sampai satu masa dia akan dapat 100%. Tu boleh juga. Tapi kalau kita nak nilai budak tu untuk sekali je cuba ataupun 2 kali je cuba, boleh pilih kat sini. Okay, unlimited. Kalau macam unlimited ni nak buat untuk sesi ulang kaji, bolehlah unlimited. Kita buat grammar drill, unlimited. Sampai berapa kali dia jawab, dia ulang-ulang. Tapi soalan tu dia akan shuffle. Soalan tu dia akan shuffle macam yang kita tengok tadi kan. Kan dia akan keluar balik, soalan untuk attempt yang kita dah salah. Jadi bila kita dah salah, dia akan ulang balik, kita akan ingat, oh jawapan ni sebenar betul lah jawab. Jadi tu untuk ulang kaji boleh lah. Ataupun ikutlah 1, 2, 3, 4, 5 kali ataupun unlimited. Sini boleh. Okay, show answers during activity. Ni boleh lah. Kalau tak tunjuk pun boleh sebenarnya. Jadi dia punya challenging tu lagi bertambah lah. Okay, after activity. Sama macam Google Form. Dekat sini. Bila kita assign homework tu. Okay. Ni. Shuffle questions. Macam ni saya shuffle. Shuffle answers. Jadi sebelum tu dia tahu, oh dah jawab soalan tu A, B, C, D, dia dah hafal. Tapi bila buka balik, yang C jadi A, yang B jadi, dia akan shuffle. Okay, kita boleh set play music. Okay, nak show memes ataupun tidak. Kadang-kadang gambar-gambar yang ada dalam tu macam agak yelah, kalau keluar gambar yang okey. Kadang-kadang gambar keluar gambar yang agak censored sikit. Sebab memes ni macam-macam ni dia dah tetap kat sini. Cuma ada function yang sini kalau kita nak customize. Okey ya. Dah isi kitab borang. Okey, dah isi borang. Rasanya setakat ni je lah. Nanti saya akan sharekan recording. Saya akan share yang untuk recording Data Studio. Okay, Data Studio Kak Amy dah follow kan hari tu. Kak Amy, lepas tu siapa lagi? Sir David pun dah follow. Cuma bila lepas daripada saya buat perkongsian ni, kalau boleh nak dapatkan satu produk, satu respon daripada apa yang kita dah belajar, apa yang kita dapat buat.
Contoh kalau dekat sini dapat buat satu set soalan kuis. Satu set soalan kuis maksud kita dah praktikkan lah apa yang dah belajar selama ni. Dan saya akan masukkan dalam PLC dan kira setakat ni sampai 2 jam. 3 jam lah saya ambil. Okey ya. Setakat tu je untuk hari ni. Okey, kita jumpa lagi. Dan nanti Pusat Sumber nak buat live quizzes hari Sabtu ni. Jangan lupa ya join kita orang punya pelancaran nilai. Oh, okey. Terima kasih Zana. Okey, terima kasih Zana. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.